What's up good people? Welcome back to Ashraf channel. Okay guys, kita tengah busy tentang kes Tengmo ni. Ada orang komen dekat Acap, bang, cakaplah pasal kes yang jadi kat Indonesia tu bang, yang pasal Papua KKB. So aku macam apa benda Papua KKB ni? Setahu aku Papua ni dia puak, setahu aku lah kan. Tapi tak apa, dia memang ada kes lepas kita kaji tentang pembunuhan beramai-ramai guys, yang melibatkan 9 orang yang dihantar untuk pergi betul telekom je waktu tu. Okay, jadi kita akan cerita panjang pasal benda ni. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga bell notification. Kita roll intro dan kita cerita lagi. Roll it. Okay guys, kejadian ni berlaku di area Boiga di puncak wilayah Papua. Okay, Papua ni ada satu kawasan tau. Diorang ni kepulauan yang berdekatan dengan benua Australia guys. Which is diorang ni jiran lah dengan Australia. Kalau Papua ni kita nak cerita pasal diorang punya isi sejarah puak, memang takkan habis lah guys. Okay. So, apa cerita tentang serangan pada malam tersebut guys? Okay guys, pada malam tersebut sekitar 3 pagi, kejadian ini berlaku pada 2 Mac tahun 2022 guys. Ketika semua orang tengah nyenyak tidur, berlakunya satu tragedi yang telah menimpa 9 orang juruteknik menara pemancar guys. Diorang ni dihantar oleh kerajaan Indonesia untuk pergi betul lah menara telekom dekat area-area situ. Tapi nak dijadikan cerita malang tak berbau. Okay guys, diorang ni mendirikan satu camp untuk diorang tinggal dekat situ, kerana kerja diorang ni memang memakan masa dan juga makan hari lah, senang cerita. So dikatakan pada waktu tu hari pun telah gelap and diorang pun mendirikan kemah. And kalau korang tahu, kat dalam tu juga adalah footage yang diorang ni sempat bergurau, main salji, main ais dekat situ kan. Sebab kawasan kat situ guys memang tengah dingin dan juga bersalji pada waktu tu. Pukul 3 pagi guys, segala-galanya berubah. Ketika mana mereka sedang nyenyak tidur guys, diorang diserang oleh KKB, kumpulan kriminal bersenjata. Dikatakan mereka telah pun diserang dengan kapak, senjata api dan juga parang guys. Kau bayangkan kau tengah tidur nyenyak dengan kawan-kawan kau 9 orang ni, tiba-tiba kau dengar ada orang menjerit dekat ujung sana. Sebab apa? Dia telah pun disepak sehingga dia terjaga. Lepas dia terjaga, zas, dia tebasnya member tu dengan pedang pula dengan parang. Dia tetaknya member tu dengan parang, habis bercerai badan dengan kepala. And pada keadaan tersebut guys, ketika yang lain tu sedang ditetak, ada salah seorang kawan diorang yang which is tidur yang paling hujung sekali menyedari tentang kejadian tersebut. Ketika dia terjaga, dia lihat keadaan tengah kucak-kacir, dia tak fikir banyak guys. Nama dia Nelson Sarira. Dia ni tengok kawan-kawan dia dah kena tetak apa semua, dia terus gedah tepi kemah dia and then dia lari keluar guys. Dia lari and dia pun orang kata apa, memang tak fikir banyak, tak fikir jauh, dia teruskan berlari sampailah ke kawasan Semak Samun guys. Time tu dia memang orang kata apa, memang ketakutan lah, memang tak reti nak cakap apalah. Sebab menurut dia sebenarnya dikejar. Ketika dia lari tu, dia dikejar oleh puak-puak KKB ni, and then dia sempat bersembunyi di sebalik semak yang ada dekat kawasan area-area situ guys. Lama guys dia sembunyi dekat situ, dia cuba dengar and then cuba tengok kawasan sekeliling. Dia cuba bangun sebenarnya dekat area-area situ, tapi guys kat situ masih ada lagi beberapa anggota KKB tu yang sedang mengawasi dan mencari dia guys. Dia tengah duduk, dia tengah lepak apa semua. Tiba-tiba dia kata dia terdengar satu bisikan, lari belakang naik bukit. Macam tu lah lebih kurang. Dia pun macam siapa yang bisik kat dia kan. Dalam keadaan terkejut dan tak berfikir banyak, ketakutan pula tu, dia terus lari ke belakang and panjat gunung tak silap Acap, setinggi-tinggi yang boleh, sampailah dia di puncak wilayah tersebut guys. Dia duduk dekat atas tu, dia perhatikan semua guys. And kalau kau nak tahu guys, dia memang kata nak tertidur tu tidaklah. Sampailah pukul 7 pagi guys, dia tetap memerhatikan gerak-geri anggota KKB tersebut. Lepas 7 pagi tu, dia tengok macam tak ada orang kat situ. Dia tengok macam, boleh turun ni, line dah clear ni. Dia pun try lah turun perlahan sampailah dia sampai dekat camp dia guys.
Dia sampai dekat camp dia, dia buka je pintu camp dia, luluh hati dia guys. Depan mata dia guys, 8 mayat sedang terdampar dekat situ. Memang macam mana nak kata sayulah keadaan tu kan, dengan darah, dengan papan kat situ. Tapi dia macam faham tak? Memang sedih, tapi dia memang tak fikir banyak. Dia terus masuk and dia capai apa yang ada dekat situ guys. Contoh macam sleeping bag, pakaian and peralatan. Tapi waktu tu guys, benda utama yang paling dia cari adalah alat telekomunikasi. Untuk dia menghubungkan bantuan lah, untuk dia call bantuan kan. Dia cari handphone, dia cari laptop. Tapi semuanya dah lesap guys. And then dia tengok, dia dah macam, aduh macam mana aku nak minta bantuan ni lagi. So dia pun keluar daripada kemah tu, and then dia tengok sekeliling. And pada waktu tu guys, dia baru teringat yang salah seorang kawan dia kata dekat sini ada menara CCTV. Waktu tu dia turun sikit daripada tent dia tu, and dia terus pergi kat area menara CCTV tu guys. Sampai je situ, dia terus panjat. Dia panjat, and dia nampak ada CCTV yang boleh menghubungkan dia ke pihak yang selanjutnya untuk memberikan bantuan kepada dia lah. So dia pun dapatkan CCTV tu dan memohon bantuan di situ. Kat situ ada footage dia kan. Dia bagi tahu yang kawan-kawan dia semua dah kena hentam, dah mati lah. Yang tinggal dia seorang je. Tolong datang selamatkan dia. Dia kata macam tu. Dia sebenarnya dia nak bermalam dekat tent tu, tapi disebabkan dia takut lagi guys. Sebab semalam dia kena serang 3 pagi. So dia ambil keputusan untuk ambil barang-barang tu dulu, and then dia patah balik dekat area-area bukit yang dia lepak semalam lah. So dia duduk situ, dia lepak satu malam, dia usah. Tibalah pada pagi besok guys. Pagi besok guys, di hari yang kedua tu, dia tengok keadaan memang dah macam tak ada orang dah. Memang dia sure lah. Memang tak ada anggota KKB langsung kat sana. Dia turun sampai ke cabin dia tadi tu. Sampai je kat cabin tu, dia dah tak boleh buat apa. Memang sebab tempat tu guys dah mula berbau tau guys. Yalah, memang bersepah, berbau, macam-macam lah. Kau tahulah kan, bila dah jadi huru-hara, kepala dah tercabut, kau tak boleh bayang lah situation tu. And dia waktu tu just macam terduduk dekat situ, and dia menangis lah kan. Dia cerita macam tu, dia menangis. Dia tak tahu nak buat apa. And sekali lagi dia menunggu untuk bantuan tiba. Tapi waktu tu guys, keadaan cuaca tu memang sangat-sangat teruk lah. Dengan kabus, dengan sejuk, memang susah gila untuk mana-mana bantuan untuk sampai kepada dia. Tapi dia masih lagi mencuba guys. Dalam sekitar pukul 1 petang macam tu, dia pergi naik balik menara tu, and then dia dapatkan CCTV, dan dia buat sekali lagi macam ucapan lah, minta tolong. Bukan ucapan lah, dia macam SOS lah dia buat dekat CCTV ni. Tapi kalau kau tengok kan footage untuk hari kedua dia lebih macam tenang, dia lebih kepada berserah. Sebab aku rasa dia dah macam hidup-hidup lah, mati-mati lah. Macam menurut pihak bantuan pula, sebenarnya diorang dah trace dah si Nelson ni daripada hari pertama sekali. Diorang dah dapat dah footage CCTV tu untuk pergi hantar helikopter untuk bantu si Nelson ni. Tapi guys, sebabkan kawasan tu orang kata apa, dia punya cuaca tak berapa nak elok, and then mungkin data tu acap rasa dia lambat sampai. Acap rasa masa hari kedua tu baru diorang dapat diorang punya footage lah. And then bila disampaikan ke bahagian atasan, diorang tak tunggu lama guys. Tapi pada hari tersebut masih lagi tidak ada apa-apa bantuan yang sampai. Tapi kali ni guys, Nelson ni dah tak patah balik naik lah. Dia tidur guys. Dia tidur kat kabin tu bersama dengan 8 mayat kawan-kawan dia guys. Kau bayangkan guys, that situation guys. Dia duduk kat situ, dia berehat. Sampailah ke hari yang ketiga, dia dengar bunyi helikopter guys. Dia dengar bunyi helikopter guys. Waktu tu dah jam sekitar 2 petang, 2 lebih macam tu lah. Dia dengar bunyi helikopter. Oh, time tu dia dah seronok lah. Dia cepat-cepat keluar daripada kabin tu guys. And then dia lari dekat satu kawasan lapang, and dia buat macam ni. Tolong dia. So waktu tu pihak bantuan pun dah nampak, dah trace dia ni kat mana. And then helikopter turun,
dan berjaya selamatkan Nelson ni guys. And dia the only survival yang ada. Memang dia seorang je yang hidup. And masa ditemui si Nelson ni, dia ni memang dalam keadaan sejuk, menggigil, ketakutan, trauma dan sebagainya guys. Memang kat sini memang efek punya kan. And selepas itu baru diorang bawa anggota yang lain untuk pergi settlekan jenazah-jenazah kawan dia. Diorang tak boleh ambil sekali sebab diorang, keutamaan diorang adalah yang masih bernyawa pada waktu tu. Tapi pada waktu diorang ambil jenazah tu, dah tak ada dah puak-puak KKB tu ke apa. Diorang berjaya juga settlekan jenazah tu sampai akhirnya. And sampai hari ni guys, kes ni masih lagi dalam siasatan. Nelson ni dia belum dapat lagi bagi a full of story lah, full of statement sebab keadaan ni masih lagi ketakutan, masih lagi kepenatan, masih lagi trauma. Kita pun kenalah hormat kan apa yang dia rasa, apa yang dia lalui, sebab kalau kita dekat situ mungkin kita sendiri nak buka mulut pun tak mampu dah waktu tu. Menurut waktu tu, pasukan yang dihantar untuk menyelamat Nelson, si TNI tu, dia kata dekat kawasan tu memang agak terbuka tau sebenarnya. And diorang pelik juga kenapa CCTV tak dapat trace serangan tu pada malam tu. Kalau korang nak tahu, puak Papua ni memang power gila time malam lah. So kau tak payahlah nak pelik kenapa yang diorang ni boleh terlepas macam tu saja. Menurut TNI juga, kawasan tu memang lapang guys. Memang senang gila untuk mana-mana orang masuk dan susah gila untuk orang mana-mana keluar daripada situ guys. So itulah dia kronologi ataupun apa-apa yang dikongsikan tentang apa yang terjadi kepada Nelson, the only survival yang ada dekat situ. Dan antara sumber-sumber yang Acap jumpa pun kebanyakannya lebih kurang. Kita just tunggulah, mungkin Nelson akan update lagi ke apa. Kita akan update lagi dekat sini. So Acap harap korang faham dengan apa yang Acap cuba sampaikan. And then Acap rasa video kita sampai sini je kot. Alright, kita jumpa lagi di video akan datang. I see you when I see you guys. Jaga diri guys, jaga diri. And kalau sebelum kita nak habiskan video ni, kita maybe boleh sedekahkan Al-Fatihah kepada mana-mana yang terkorban tu, mungkin beragama Islam. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada diorang. Okay, so Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, see you guys. Assalamualaikum. Bye. And guys, kalau korang nak tahu guys, dalam kelompok 9 orang yang berada dalam camp tersebut guys, 8 daripada mereka adalah pekerja yang untuk membetulkan telekom tu. Tapi satu daripada orang adalah merupakan tour guide guys, yang juga merupakan anak kepada ketua suku kaum Boiga guys. Boiga yang ada dekat tempat tu lah. So dia ada tour guide dekat situ. And then diorang ni, Boiga ni, dia ada satu sejarah tau dengan suku kaum yang KKB ni. So diorang ni ada konflik. And bila pihak KKB ni tahu yang naik ke atas kawasan mereka tu ada anak ketua kepada suku kaum Boiga tu, sebab itulah guys diorang datang mendekati dengan usaha untuk membunuh anak ketua tersebut guys. Tapi itulah, mungkin lah kot dah sampai sana nampak alang-alang ada yang ramai-ramai, dia bunuh sekali semua, tak pasal-pasal guys, kecuali Nelson lah yang sempat melarikan diri. And one more thing guys, yang paling menarik sekali, bapak dia tak claim pun tahu kematian anak suku kaum Boiga ni. Dia kata tak apa lah, dah mati-mati lah. Tapi kalau sekali lagi KKB ni masuk lagi kawasan diorang, memang auto war. So itulah dia guys, Acap tertinggal tadi dekat depan. So kita top up sikit lah additional lah cerita dia.